ni nak cepat kan. Kamu akan kata dia borang. Form. Sebab nampak borang. Tapi sebenarnya dia ialah pertanyaan ataupun query. Sebab apa? Sebab awak tengoklah tajuk. Sebab tu jangan tengok gambar. Okay, jangan tengok gambar je semata. Ni, jangan tengok gambar saja. Tak cukup. Kamu kena ni. Bila dia cakap objek pangkalan data, jawapan awak hanyalah apa? Pertama, apa objek pangkalan data? Term BI yang biasa digunakan di dalam buku teks boleh. Kalau terma tu bahasa Inggeris dan dia selalu guna dalam buku teks boleh. Terma saja, bukan esei. Okay? Macam query atau bahasa Melayu dia pertanyaan boleh. Yang biasa kita guna dalam objek pangkalan data, dia ada jadual. Lagi dia ada apa? Dia ada laporan. Okey, mula-mula kita buat apa? Kita buat jadual. Lepas buat jadual, kita buat query kan. Kita buat borang, sorry. Lepas jadual, kita buat borang. Lepas borang, kita buat query. Betul? Lepas query, kita buat laporan. Jadi, itu je. Kalau kata awak jawab carian, itu bukan objek pangkalan data. Itu mungkin kaedah yang berlaku dalam nak buat query tu. Kan? Yes. Jadi soalan dia namakan objek pangkalan data, awak pilih 4 tu je. So apa? Kalau orang tak baca habis, orang kata borang ni. Tapi kalau kita baca habis, sistem tempahan bilik khas carian maklumat tambahan, satu carian ditemui. Jadi yang ini adalah query. Query. Bukan laporan, bukan juga borang. Dia query. Sebab carian tu sendiri adalah query. Pernah ingat tak buat projek? Kan dia adalah dalam kategori query ya, pertanyaan. Itu je cikgu nak tekankan. Sebab kamu suka tengok tanpa baca. Itu yang saya bimbang tu. Tujuan, nyatakan tujuan di A. Apa nyatakan tujuan di A? Apa tujuan A tu? Pertama, baru kita dah cakap dia mendapatkan hasil carian yang dikehendaki dalam bentuk laporan. Ini laporan dia. Jangan ramai kan akan cakap laporan, akan cakap borang, macam-macam lah dia cakap. Sebab dia tak baca habis. Dia query nyatakan tujuan dia, barulah mendapatkan hasil carian dikehendaki dalam bentuk laporan. Okey. Boleh ya? So, kita terus pergi kepada bahasa luar sikit, PHP. A, B, C. Kali ni senang je. Sebenarnya cikgu saja ambil soalan ini. Sebabnya sambil-sambil tu kamu boleh study. So, apa maksud A? Apa maksud B? Apa maksud C? Sebab trend soalan kamu sekarang ialah lebih kepada terangkan. Tapi masalah dia kamu kurang membaca. Bila kamu kurang membaca, kamu tak reti bina ayat. Itu masalah dia. Tak reti bina ayat, mulalah ayat tu lintang pukang suka hati kamu je. So kita tengok antara A, B dengan C tu, okay. Pernyataan bertujuan untuk membandingkan string compare nilai pemboleh ubah nama dengan pemboleh ubah user. A, B, C. C. Okay, bagus. Pelaksanaan penyataan ulangan membaca kandungan file teks sehingga penghujung file teks. A. Okay, bagus. Pernyataan bertujuan untuk memisahkan teks dengan simbol koma yang dibaca daripada file teks. B. Kan? Jadi, penerangan tu awak boleh jadikan dia nota ataupun bantu awak. Lain kali kalau dia tanya itu, awak dah ada ayat. Ayat dia tu lah. Ya? Okay, satu. Seterusnya. Cikgu sebenarnya nak pergi laju lagi ni sebab ada benda nak discuss sikit. So, kenal pasti jenis data. Okay, jenis data adalah benda wajib yang akan ditanya. Tapi cara tanya tu saya tak tahu macam mana. Tapi jenis data, nilai data, mengecam kedudukan nilai data, mencari output. Dia benda tu adalah hardcore dalam tajuk awak. Dia akan tanya.
Awak cakap doalah tak keluar. Memang keluar. Cuma saya tak tahu dia guna bahasa apa dan saya tak tahu dia tanya dalam bentuk apa. Mungkin bentuk susun ke, mungkin bentuk isi tempat kosong, mungkin tanya direct ataupun tanya fungsi. Jadi saya tak tahu yang itu sahaja. Okey? Jadi kenal pasti jenis data berikut berdasarkan kod atau cara diberi jawapan. Apa jenis data dia? Bagus Farisha, integer dan boolean. Okey, untuk boolean, kalau kata setuju sama dengan ya. Jenis data apa? Boolean juga kah? Kalau setuju sama dengan ya. Jenis apa? String. Bagus Kesawa. String So Joyong pun sama, bagus. String. Ingat, kalau boolean, dia punya nilai data dia hanya true and false sahaja. Okay, nilai data dia hanya true and false. Dan kalau float, selama ni orang terima. Tapi mungkin tahun ni tak terima jawapan. Katalah jawapan sama dengan 1.0. Ni Java. Awak jawab float. Kalau saya tak terima. Kalau saya. Ya. Sebab apa? Float dia mesti ada F dekat belakang. Contoh dia, jawapan sama dengan 1.0F. Itu baru float. Kalau 1.0, double. Sebab ini Java. Okay, ini Java. Jadi tolong ingat apa saya cakap. Jangan, alah harapnya dapat. Jangan buat macam tu. Kita cuba cari ruang supaya orang tak ada ruang cari salah kita. Okay, integer dengan boolean. So, bila tanya jenis data, ini satu lagi masalah. Bila tanya jenis data, tolong jawab dengan ayat panjang. Dia lain. Kalau dia kata lengkapkan atau cara, baru INT. Tapi kalau jenis data, tanya nama jenis data, tolong jawab nama penuh. Tolong jawab nama penuh, integer. Ejaan pun awak kena pastikan ejaan tu jangan intikaripak. Faham? Eja, I-N-T-E-G-E-R. Gelak lah. Memang itu selalu orang buat. Integer, I-N-T-I-G-E-R. Syok sangat kan? Tapi hati-hati ya, ejaan juga menjadi salah satu kriteria penilaian. Salah-salah. Macam awak eja Caesar cipher kan? Awak eja C-E-R, C-E-A. Jawapan ni C-A-E kan? C-A-E-S-E-R. Caesar cipher. Okey, teruskan. Berikut adalah atau cara untuk mengira luas bulatan. So, output yang diperolehi tidak sama dengan output dijangka 201.088. Cicing, tiba-tiba je ralat logik. Memanglah ralat logik, tapi kau baca soalan sampai habis. Soalan dia, nyatakan satu ciri ralat yang terdapat dalam atau cara tersebut. Apa ciri ralat dia? Bukan ralat logik. Ralat logik tu nama dia. Ciri ralat tu apa dia? Output tidak dijangka disebabkan oleh kesilapan manusia. Okey. Apa ralat dia? Integer X, double luas bulatan, final double pi sama dengan 3.142, X sama dengan 8. Luas bulatan sama dengan X darab X. Sistem dot print line, luas bulatan ialah, tak nampak tu kan? Sebenarnya luas bulatan ialah ada tambah tu, tak nampak sikit. Mana dia? So, ini jawapan dia. Ini cara jawab. Awak boleh buat ayat yang setara. Tak semestinya macam ayat cikgu. Ayat yang setara. Penggunaan formula luas bulatan yang salah atau kurang tepat. Apa lagi awak boleh jawab? Yang itulah saya nampak kan? Yang itu yang saya nampak. So, ciri, bila kita tanya, bila ciri ni dia bukan tanya nama. Bila kita kata satu ciri, awak kena bagi satu kriteria yang menyebab, satu kriteria, satu sifat dia. Okay, satu sifat yang awak nampak. Itu nama dia ciri. Okay, nyatakan baris dan jenis ralat tersebut. Awak pun kenal pasti pada baris 10. So ralat tu ralat logik. Baru kita namakan ralat logik. Tu ramai yang jawab ralat logik. Tak dapat markah.
Sebab dia nak ciri. Ataupun yang ada yang jawab, apa yang jawab? Penggunaan formula yang salah, okey betul. Apa lagi nak jawab? Ayat-ayat yang setara lah, dia sepatutnya luar belatan. Okey. Kalau Amir jawab macam tu memang tak keluarlah jawapan, tak keluarlah markah dia. Kita jawab dengan ayat pasar, kita kena murnikan ayat kita. So, cikgu saya susah lah nak buat ayat cikgu, tak apa. First thing ialah bila awak nampak soalan, tulis dulu kata kunci. Okey, awak tahu dah ini jawab dia macam ni, awak tulis dulu. Lepas tu tulis dulu, kalau jumpa ayat terus, bagus terus tulis. Kalau tidak, pusingan kedua nanti baru betulkan ayat. Ayat kena betulkan macam mana pun, tak boleh biar macam tu je. Memang takkan dapat markah. Okay? Sebab ini KSSM. Sangat cerewet. Satu lagi tolong jangan jawab guna bahasa Inggeris. Mulai 2021 dah tak terima dah jawapan dalam bahasa Inggeris. Jawapan mesti bahasa Melayu, tetapi terma-terma yang biasa ada dalam buku teks bahasa Inggeris kita terima. Diterima. Masih lagi diterima. Tapi kalau ada terma tu dalam bahasa Melayu, tolong ingatlah. Tapi kalau awak rasa bahasa Inggeris tu lagi mudah, contohnya macam apa, external, internal, inline tu kan. Bagi saya English lagi mudah, boleh, kita boleh guna. Sebab benda tu ada dalam ni. Apa cat bing? What's that? Okay, whatever. So, berdasarkan atur cara di atas, nyatakan fungsi sintaks yang berlabel. 2020 ada, 2021 ada, 2022 ada, 2023 insya-Allah pun ada. Tapi mungkin dia tak tunjuk macam saya tunjuk, mungkin dia tunjuk lain. Dia tunjuk kat 4 ke kan, baru kau macam ni nak terang 4 cikgu, ada cara dia. So A, senarai kelas sama dengan new string 4. Itu apa? Dia tanya fungsi sintaks. Dia tak tanya, dia tak suruh terjemah, dia tanya fungsi sintaks. Apa fungsi sintaks tu? Fungsi sintaks itu ialah untuk pengisytiharan saiz tata susunan, ataupun dalam istilah lain ialah memberi saiz kepada tata susunan. Boleh juga memberi saiz kepada senarai kelas. Boleh? Boleh. Asalkan membawa maksud memberi saiz. Dia ada saiz. Saiz, kata kunci dia saiz. Saiz ataupun panjang tata susunan. Saiz, panjang tata susunan, elemen dalam tata susunan, itu membawa maksud yang sama. Meletakkan elemen sebanyak 4 kepada senarai kelas pun boleh. Asalkan dia ada kata kunci tersebut. Saiz, panjang atau elemen. Unsur lagi satu. Buka 4 ruang untuk tata susunan. Itu tak terima Cai. Sebab kita bila menjawab dia ada kata kunci. Untuk itu kata kunci dia saiz, panjang, elemen atau unsur. Itu 4 kata kunci. Macam mana nak tahu kata kunci? Sebab itulah kita ada teknik menjawab. Okay? So, B, mengumpulkan nilai awal kepada tata susunan bil murid. Nilai awal, B tu. Ataupun memberi nilai kepada tata susunan bilangan murid, iaitu 25, 20, 28, 27. Cikgu tahu dalam buku teks kamu dia terang terlalu umum. Tapi kamu kena ingat, bila periksa SPM kita tak boleh terang macam kita baca buku teks. Buku teks dia terang umum, ini untuk isytihar, ini untuk ini. Kamu tak boleh jawab begitu. Kamu kena jawab berdasarkan bahan rangsangan. Cikgu, kalau kita jawab ikut ayat pemahaman kita sendiri, betul tak? Okey, apa ayat pemahaman awak tu? Cuba awak bagikan pada saya supaya saya boleh jawab okey ke tak. Sebab kadang-kadang ayat pemahaman kita tu tak sampai. Ya, ada siapa nak bercakap tu? Ada siapa? Okey, tak ada. So, Damia tolong tulis contoh ayat awak. Dia tak kisah janji ayat tu ada ni lah maksud yang sama, setara dan ada kata kunci. Okey. Kita pergi terus kepada ini. Berikut adalah atur cara Java bagi mengira luas sebuah segi 4 tepat. Apa soalan dia?
untuk menyenaraikan senarai kelas. Betul ke cikgu? Saya ragu-ragu sikit. Kurang tepat. Sebab dia bukan menyenaraikan senarai kelas. Dia meletakkan saiz kepada senarai kelas. Dia memberitahu berapa panjang kelas tersebut. Berapa panjang kelas tersebut. Saya bagi warning sekali lagi, kalau saya nampak bengong-bengong, sekejap lagi saya kick dia sekarang. Okay? Kalau rasa nak mengacau orang, tak payah masuk grup ni. Pergi masuk grup lain. Ataupun tak payah masuk grup, tak payah study pun, pergi tidur. Lebih baik. Kalau kurang tepat berapa markah cikgu? Kalau macam tu kita tengok berapa markah dia. Cikgu tak ada markah kat sini, biasanya 1 je markah dia. Kalau kurang tepat kosong lah. Tapi kalau 2, kita consider lah ada beberapa perkara yang kita boleh tengok. Okay. Kalau biasanya 1 markah je nak menerang. Tengoklah kalau markah tu 2 awak terang. Tapi macam tadi kalau 2 markah pun kosong juga. Sebab dia bukan menyenaraikan senarai kelas. Sebab dia confirm untuk letak saiz. Kalau awak tulis meletakkan saiz kepada senarai kelas pun boleh diterima. Dia menyenaraikan senarai kelas ni, dia macam mana menyenaraikan? Okey, kalau string square bracket senarai kelas ialah pengisytiharan tata susunan bernama senarai kelas dengan jenis string. Itu. Kalau menyenaraikan senarai kelas, dia bukan menyenaraikan. Yang 4 tu ialah meletakkan saiz kepada senarai kelas. Kalau ayat untuk elemen macam mana pula cikgu? Okey. Macam mana saya? Meletakkan, okey bukan meletakkan. Macam mana kak? Mengisytiharkan bilangan elemen sebanyak 4 kepada senarai kelas. Ataupun menetapkan elemen, menetapkan nilai 4 kepada bilangan elemen senarai kelas. Dia elemen unsur tu dia lebih kurang lah. Tapi cantiknya saiz je lah. Susah lah nak buat elemen tu kan. Buat saiz ataupun panjang. Ni ada lagi satu juga nak tunjuk sekejap lagi. Kalau done lah Okey, yang menyenaraikan tu dia bukan menyenarai. Adakah awak nak masukkan cemerlang masuk kosong, potensi masuk 1 tu dia bukan menyenarai. Itu menetapkan nilai atau meletakkan nilai. So ada soalan lagi? Sebelum cikgu pergi lebih ni lagi. Okey, kita terus pergi kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya iaitu berikut adalah atur cara Java untuk mengira luas sebuah segi 4 tepat. Kalau awak tengok di sini, ini lebih kurang macam atur cara yang awal-awal tadi. Ada apa ni? Luas segi 4 ni. Luas segi 4 34.56. 34.56 ni saya ulang balik ini adalah argument ataupun parameter rasmi. Parameter sebenar. Luas segi 4 ialah pemanggil kepada fungsi luas segi 4. Public static void ni ialah fungsi ataupun nama lain dia prosedur lah. Sebab apa? Dia adalah fungsi yang tidak memulangkan nilai kepada pemanggilnya. Kalau dia memulangkan nilai kepada pemanggilnya, maka kita panggil fungsi. Kalau tak pulang, prosedur. Tapi dua-dua fungsi. Dua-dua fungsi. Cuma istilah nama dia je. Okay. Integer P dengan integer L adalah parameter. Parameter apa? Parameter formal ataupun parameter rasmi. Okey.
Integer luas sama dengan P darab L. Luas di sini ialah pemboleh ubah setempat. Pemboleh ubah sejagat tak ada dalam cerita ni. Semua setempat. Okey, yang luas ni kita guna dan P dan L ni kita gunalah sebab dia dah jadi setempat. So, soalan dia, tulis kod atau cara bagi mengira luas sebuah segi empat tersebut. Jika awak jumpa soalan ini, dia macam seolah-olah nak suruh kita tuliskan. Tapi sebenarnya tidak. Dia nak kamu pick je. Mana satu yang menunjukkan dia kira luas. Awak pick. So bila awak pick, jangan mandai-mandai ganti pula. Integer luas sama dengan 34 darab 56. Sebab arahan dia tulis kod atau cara. Bukan kira. Jadi kalau kod atau cara, ambil je seketul statement yang menunjukkan pengiraan bagi sebuah luas. Jadi in luas sama dengan P darab L. Ramai dia terlebih pandai kan, dia ganti 34 dan 56. Itu kalau nak kira boleh lah. Nyatakan parameter bagi atau cara tersebut. So dalam sini bila sebut parameter, kita biasanya merujuk kepada P and L, iaitu dekat kepala fungsi. Tapi kalau dia nak suruh baca 34, 56, dia akan cakap argument ataupun dia akan cakap parameter sebenar. Tapi kalau dia tak cakap parameter apa-apa, sebenar ke formal ke, mana satu parameter, awak cari dekat kepala fungsi. PL. Cikgu nama dia berbeza boleh ke cikgu? Kat sana Senah, sini Mactone kan? Boleh. Dia macam kampung lain lah. Dekat rumah awak panggil Joon kan, dekat sekolah panggil J, lain. So begitulah juga dengan konsep dia. Nyatakan jenis sub atau cara yang digunakan. Jenis sub atau cara ada dua, prosedur dengan fungsi, maka sini prosedur. Yang ini hati-hati, kalau awak guna bahasa Inggeris, eja dengan betul. Okay, kalau awak guna bahasa Melayu okey lah, tapi eja juga dengan betul. Berdasarkan jawapan di 8A, nyatakan output yang akan dipaparkan. So kita tahu P darab L 34 darab 56, awak darab akan dapat 1904. Sebab dia in maka dia tak ada perpuluhan. Dia integer kan. So 1904. 1904. So anak-anak, boleh ke faham perjalanan tu? So yang maksudnya soalan B, kalau jawab 34 dan 56 terima tak? Parameter. Okey, kalau dia nak 34, 56, dia akan tanya macam ni. Nyatakan nilai parameter. Sama juga kalau dia nak katalah integer A sama dengan 3. Apakah nilai data tersebut? 3 lah. Dia akan cakap nilai. Dia ada kata kunci dia, nilai. Okey, good Boleh Apa tu? Tertinggal. Kalau tertinggal cikgu, satu markah biasanya kosong. Kalau dua mungkin ada consideration. Tapi kalau satu markah memang kosong. Sebab itulah hati-hati bila dia kata tulis kod atau cara, awak kena ambil the whole statement. Ya, hati-hati. Saya tahu, kamu faham, tapi sebab excited. Senangnya soalan ni. Sampai terlupa semicolon. Hilang satu markah. Tak boleh jadi parameter ke cikgu? Ya, dia one of part parameter. Tapi dalam cerita ni, janganlah ambil main tu sebagai parameter. Memang string argument tu adalah parameter. Tapi bila dalam soalan dia tanya, dia tak tanya yang main tu. Ya, dia tak tanya yang main. Dia tanya yang sub-sub tu. Parameter sub-sub tu. Yang main kita abaikan. String argument memang sebahagian daripada parameter. Okey, Cun. Harap jelas ya. Bukan apa, elakkan daripada cikgu bergaduh. Okey. Kesian awak jawab betul tapi nanti jadi salah, lepas tu nak gaduh dah tak boleh dah. Kan periksa dah berjawab dah. Memang gitulah jadinya. Jadi kalau dia tanya macam tu, awak jawab yang berkaitan yang sub-sub tu. Okey, good. So, bagus soalan tu. Betul juga kan? String argument tu kan parameter tak boleh jawab ke? Betul lah. Tapi kita tak jawab yang itu ya. Kita jawab yang apa? Yang sub-sub tu. Okey, teruskan dengan reka bentuk skrin.
Tak banyak soalan ni cikgu keluarkan, cuma cikgu nak tekankan kepada kata kunci. Kata kunci apa? Nyatakan dua prinsip asas reka bentuk interaktif. Kalau awak dengar reka bentuk interaktif, apa awak bayangkan? Tingkatan 4 ke tingkatan 5? Okay, bagus. Dah bagus dah tu. Dah tu. Kalau nak form 5 yang mana ya? Kata kunci dia? Kata kunci dia ialah laman web. Yes, good. Good. Good answer. Tapi kalau dia tak bagi apa-apa, dia tak bagi laman reka bentuk interaktif, dia tak bagi laman web, awak nak jawab apa? Kod Aidil Hakimi memang boleh jawab dua-dua asal logik ada. Asal logik ada, yes. Dan kena tengok stimulus lah, kena tengok bahan ransangan. So nyatakan dua prinsip asas reka bentuk interaktif yang digunakan, konsistensi boleh dipelajari. Ini senang sangat ni. Trend soalan awak macam mana sekarang? Apa trend soalan awak? Dia tak tanya direct tu tak? Dia tanya apa? Boleh agak tak dia tanya apa? Apakah kelebihan? Betul tak? Apakah kelebihan? Cikgu kalau jawab konsistensi saja boleh ke? Memang jawapan dia konsistensi dengan boleh dipelajari. Kalau awak jawab konsistensi satu, dapat 1 markah je lah. Sebab dia yang ni 2 markah tak silap saya. Saya minta maaf, saya memang takkan tunjuk markah. Saya beritahu betul salah je. Kelebihan. Dia baca tak? Balik baca. Masih lagi sempat ni. Ada masa lebih kurang. Lebih daripada 24 jam ni. Boleh baca lagi. Okay? Baca lagi. Biasanya dia tanya kelebihan lah atau advantage. Kelebihan lah, advantage kan. Kelebihan ataupun apa yang terjadi jika prinsip konsistensi tidak dipatuhi. Contoh. Apa terjadi? Sebab itulah penting masa cikgu awak mengajar, masa dia discuss tu, awak kena ambil apa orang panggil, ambil komunikasi dua hala tu lah. Maksudnya awak kena ambil part, kena turut terlibat supaya nak jawab soalan-soalan macam ni lah. Tapi tak apalah, dah lambat kan, baca je buku tu. Sebab nak dapatkan point-point, nanti nak menggoreng senang. Kalau goreng tak ada lauk payah juga. Kena ada raw material lah sebelum nak menggoreng. Mengurangkan productivity, kalau konsistensi mengurangkan productivity. Kau boleh tak jawab panjang sikit Cai? Kau jawab 2 patah. Goreng sampai hangus. Hangus biar sedap. Ada juga hangus ke laut kan. Kalau tidak mematuhi konsistensi tidak mematuhi. Okay. Okay, tak apalah, yang ni baca nanti prinsip, nyatakan 2 prinsip. Cikgu tak nak goreng. Nak goreng soalan pun cikgu pening dah. Okay, teruskan dengan ini. Terus ni dia terus jawapannya. Tak apalah. Cikgu percaya kamu dah tengok ini dengan Cikgu Adila tak silap saya. Dia bincang-bincang. Cuma cikgu nak tekankan di sini. Iaitu label. Label tu sangat penting. Terutamanya jika awak melukis. Selalu lukis cantik, tiba-tiba label tak di-label. Label pula kena tengok soalan. Kalau soalan kata AB, AB lah. Kalau soalan kata PQ, PQ lah. Jangan tukar soalan. Okay? Itu yang penting. Dan satu lagi, A tambah B bar. Okay, untuk setiap ni pastikan kurungan lah. Ramai yang open bracket kan, dia tak buat kurungan. Dan buat kurungan lagi satu, not. Macam tu. Satu lagi, boleh tak saya kejap? Okay. Kalau awak jumpa tanda seperti ini, saya takut nanti dia keluar macam ni. Bimbang juga saya, dia keluar begini. Dia keluar macam ni, ada apostrofi, single apostrofi di sebelah ni. Ini maksud dia not. Soalan ini macam mana kita nak kenal pasti boolean cikgu? Kenal pasti boolean, ungkapan boolean. Okey, ungkapan boolean, cara dia ialah awak baca ni yang masuk ni.
Cikgu kalau tak ada F, tak apa ke? Tak ada F, tak ada F, tak apa ke? Sama dengan cikgu. F. Okey. Ya, okey. Cikgu tertinggal. Terima kasih. Cikgu tak faham awak cakap apa kat saya. Terima kasih. Bila awak cakap cikgu tertinggal, okey. Thank you. Thank you very much. Okey. Letak F. Bila awak letak ni A, masuk B. So, masuk A, masuk B. Awak tengoklah, ini apa? Ini O. Bila O, simbol dia tambah. So, A tambah B. Buat A tambah B dulu. Lepas tu, oh rupanya B ni ada not. So, notkan B. Awak notkanlah B. Macam tu. Lebih kurang. Awak notkan B. Ni cara saya lah. Ada cara orang lain berbeza-beza kan. Sama juga dengan bawah. A masuk B. Jadi A masuk dengan B jadi AB. Tapi kita nak letak apa tengah dia, kita tengoklah get dia. Kalau get dia tambah, tolak. Macam ini tambah tolak tambah dan keseluruhan tolak. So tambah tolaklah keseluruhan. Gitu je. Dan bila kita gabung dua get ni, dia gabung, ini keluar A tambah B bar. Dan ini keluar A tambah B bar. So gabunglah dua ni. Simbol apa ni? Dan. Dapatlah get dan satu. Cikgu yang di antara kurungan tu macam mana nak tetapkan Macam mana nak tetapkan? Okey, bila habis satu get di sini, biasanya satu kurungan. Yang inilah cikgu cakap, bila habiskan satu kurungan. Ni kelas cikgu Adila tak masuk dah ni. Okey. Saya percaya cikgu Adila terang, cuma saya nak tekankan pasal ni je. Tak apa nanti kalau awak rasa confused, awak tolong tengok siaran Cikgu Adila berapa bulan Adila? 28 je? Cikgu bagi link nanti. 28, yes. Tolong tengok macam mana dia terang. Hari ni kalau cikgu terangkan habis kat sini je. So, kena hati-hatilah. Kena hati-hati terutamanya dalam meletak. Okay. Yang ini pula, ini cara dia lukis. Dia ada banyak cara. Satu lagi dia lukis AB saja, 2. Tapi dia tarik ni. Dia tarik, dia letak kat sini. Dia tarik, dia letak. Boleh juga macam tu. Nak buat macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Dua-dua dibenarkan. Mana awak senang lah cerita. Okay. Soalan seterusnya kita ada 60 slide Banyaknya slide. Tak habis gini Boleh ke habis pukul 3 pagi ni? Esok tak payah study dah. Okay, berikut adalah penyataan. Yolah tu. Berikut adalah penyataan bagi suatu terma dalam konsep pengaturcaraan. Berikut adalah penyataan bagi suatu terma dalam konsep pengaturcaraan. Apakah terma tersebut? Cikgu bagi satu je. Janganlah kata ini pula keluar. Tapi tolong balik baca. Macam mana awak nak kenal pasti terma? Buka belik indeks di belah belakang buku teks. Dia tahu pun boleh ubah. Cuma cikgu nak beritahu dia punya macam mana nak cari terma. Okay, terma ni awak cari dekat indeks kat belakang. Bila ada indeks dekat belakang tu, cuba tengok nama dia pun boleh ubah. Satu lagi, buka buku teks, dia ada terma pada setiap permulaan tajuk. Ada terma. Jadi baca pun boleh ubah sejagat, pun boleh ubah setempat. Baca supaya awak tahu terma tersebut. Terma ni memang tak boleh sebab dia istilah. Dia tak boleh. Macam mana cikgu kami nak tahu? Macam mana apa kalau kau masuk kelas, kau dengar cikgu cakap, memang tahulah terma tu. Ya? Satu markah je. Okay, satu markah je. Tapi terma tu ada. Tahun lepas keluar apa ya? Tak ingatlah. Okay, abaikan. So, ini adalah pemboleh ubah. Tengok ejaan pemboleh ubah. Ini yang sangat saya bimbang. Sebab bila saya kata KSSM, ejaan, grammar, sangat dititik beratkan. Jangan kerana kamu cuai, kamu pergi tolak markah. Menangis tau orang yang tukang periksa tu. Orang tukang periksa tu mesti sedih.
Kamu jangan ingat semua pemengiksa zalim. Tidak. Pemengiksa ni kadang-kadang dia baik hati nak tolong kamu. Tapi sebab kamu tak nak tolong diri kamu, that's why dia jadi macam tu. So hati-hati. Kalau yang jarak-jarak. Okay. Cikgu boleh ke jawab dalam bahasa Inggeris? Dalam buku teks kamu ada ke bahasa Inggeris variable? Kalau ada boleh lah. Kalau tak ada jangan mandai. Okay. Seterusnya. Ni ada lagi ni. Berapa ratus slide lagi ni. Okay. Lengkapkan kod atau cara bagi penyataan dalam rajah 4. Dia bagi apa ni? Kita panggil apa ni dia bagi? Dia bukan bagi sudokod ni. Dia bagi algoritma. Dia bagi algoritma and then dia suruh tulis bahasa JavaScript. Ini JavaScript Macam mana saya tahu di JavaScript sebab dia document.write. So kat situ kita nak tulis statement apa? Awak bacalah, mesej lulus akan dipaparkan jika markah melebihi 50 dan mesej gagal akan dipaparkan jika sebaliknya. Markah pula mesti antara 0 hingga 100. Ramai yang akan jawab if markah lebih besar dari 50, lulus. Tapi dia terlupa statement bawah dia markah mesti antara 0 hingga 100. So dia kena ada lagi satu statement tambahan iaitu menggunakan operator logical dan markah lebih kecil sama dengan 100. Okay. JavaScript sama ke dengan Java? Minta bantuan Cikgu Dila sekejap. Sama ke dia punya done gitu? Okay, mungkin Cikgu Dila tak dengar. Tak apa. Sama Cikgu ya? Okay, bagus. Thank you boleh jawab ke Cikgu. Okay. Tengok pula soalan seterusnya. Kenapa Cikgu confuse? Sebab banyak sangat bahasa dalam kepala. Jadi Cikgu pun kadang-kadang confuse. Yang tu satu dan, tu dua dan, itu kadang-kadang dan dia bentuk lain. Jadi Cikgu memang ada ketika Cikgu pun orang biasa. Bukan semua tahu ya. Ada ketika aku blur, kau tolong jawab. Okay. Rajah 8 menunjukkan kod segmen sebuah atau cara sebelah pelayan. Client server ni dia akan keluar lah tapi dia tak keluar sebanyak dia keluar Java. Dia tak akan keluar sebanyak dia keluar Java. Dia akan keluar dalam belas-belas mungkin. Yang Java mungkin markah dia 20 markah, 25. Banyak keluar. Tapi JavaScript and the rest tu mungkin keluar belas-belas lah, campur-campur. Berdasarkan rajah 8, terangkan kod atau cara X. Mengasingkan suatu unsur dengan satu unsur menggunakan simbol apa? Menggunakan simbol, ni cikgu bagi. Bila awak menerang, kita jangan terang X tu saja ya. Kalau kita terang X tu saja, kita akan lebih kata kepada apa? Data nombor-nombor akan dipisahkan dengan simbol koma dan seterusnya disimpan dalam tata susunan bernama rnorm. Itu kalau awak translate keseluruhan. Jangan lupa ada kaitan tu atas Y. Walaupun dia tak tunjuk Y, tapi benda tu duduk dalam body Y. So awak kena ambil kira. Selagi terdapat baris teks yang dibaca daripada file teks, itu maksud Y. Selagi ada baris yang perlu dibaca, maka nombor-nombor ini akan dipisahkan dengan simbol koma dan seterusnya disimpan dalam tata susunan bernama rnorm. Kan? Susah kan? Tapi bukan ni ke trend soalan awak? Dah mula keluar tau. Daripada 2019 lagi soalan trend ni dah selalu keluar. Cuma kamu tak perasan lah sebab dia dah mula duduk kat bahagian B. Tapi sometime 2019 pernah keluar pada bahagian A. 10 markah tak silap saya. Jadi, boleh keluar lagi sekali. Dia buat cak, macam tu kan 2023. Jadi kenalah belajar, kena praktis. Praktis menerang. Biasanya 4 markah lah. Kalau terang macam ni, 3 ke 4 markah. Janganlah rasa putus asa. Tak ada apa. Kalau dah biasa, boleh. Cuma begitulah saya cakap tadi. Awak jangan explain terlalu umum. Awak memang jenis terlalu umum kan. Awak kata pecah tanda koma masuk dalam rnorm. Itu kau buat memang kosong lah makan kau. Buat dalam ayat yang proper. Betul. Buat dalam ayat yang proper.
Kalau tak ada idea tak apa, buat dulu ayat pasal awak tu, nanti susunlah balik. Masa 2 jam setengah kau nak pergi mana? Nak dating? Lepas-lepas tu lah. Kan? Susun ayat tu. Jangan keluar ni sibuk. Okey, kita 1 jam setengah kita habis. Nak pergi makan dekat roti canai terbang. Udahlah, janganlah macam tu. Kan? Awak masa ada banyak 2 jam setengah tu banyak. Jangan keluarlah pukul 5 baru keluar. Okey. Soalan ini saya suka. Bila saya suka tu faham je lah. Menunjukkan elemen yang digunakan dalam CSS, elemen. Cikgu macam ni pun dia tanya ke cikgu? Confirm lah ada dalam syllabus. Ini dalam penskripan klien kan? Klien. Iaitu CSS dengan HTML. Mestilah ada. Dia tak tanya JavaScript, dia tanya HTML, dia tanya CSS. Okay, berdasarkan ranjur 10 nyatakan fungsi yang dilaksanakan. Tolong jawab kat ruangan chatting, apa fungsi dia ni? Apa fungsi dia? Makeup? Bubur lipstick? Apa fungsi dia? Fungsi ini, menukar warna, terlalu umum idea, so tolong detailkan, tolong perincikan lagi. Bagi ada warna dekat background. Jangan buat ayat macam tu, kelepuk budak ni sekarang. Buat ayat bahasa Melayu. Bukan buat ayat budak tepi blok. Menukar warna laman web kepada hijau. Menukar laman, okey, dia tukar apa? Adakah dia tukar keseluruhan? Dia tukar background je ke? Dia tukar font ke? Kena cerita. Ikut apa dia cakap. Menukar warna latar belakang berwarna hijau. Okay, good. Good answer. Lepas tu lagi satu. Dalam jadual table. Dalam table, betul lah. Tapi kalau dia kata menukar warna warna hijau pun dah okay. Satu lagi, menukar warna jadual menjadi putih. Okay, apa maksud? Ada yang tak tahu maksud ni. Background color menukar latar belakang dalam jadual berwarna hijau. Dan color bermaksud, kalau awak jumpa color titik bertindih, menukar warna teks. Menukar warna teks. Dia tak tulis color teks tak. Color tu merujuk kepada menukar warna teks. Bila sebut color, warna teks. Berwarna putih. Jangan lupa dalam jadual sebab dia duduk dalam jadual. Menukar warna latar belakang dalam jadual kepada warna hijau. Menukar teks dalam jadual kepada warna putih. Ada lagi kan? Teks online semua kan? Itu malas nak buat keluar lah. So yang simple-simple lah kita buat keluar. Nanti kamu tahu sendiri, kamu pergi tengok. Apa lagi yang aku perlu tahu? Masukkan image, kena tahulah benda yang paling ringkas. Masukkan image, tukar warna pada H1, tukar warna pada table, ni kena tahu. Lepas tu masukkan image. Apa lagi ya? Yang biasa awak guna. Tukar warna background, tukar warna teks, masuk image. Dia tak mari dah. Okay. So seterusnya, nyatakan model pengkalan data. Pangkalan data memang selalu keluar tapi dia keluar dalam bentuk teori, dalam bentuk ayat. Tak pernah keluar dalam bentuk grafik. Tak pernah keluar dalam bentuk grafik. Jadi kali ni cubalah tengok grafik tu sikit kan. Mana tahu dia keluar bentuk grafik, lepas tu tak pernah tengok nak jawab bagaimana. Okay. Ini yang saya nak tekankan. Tolong tengok grafik bagi model-model. Bagi model-model. Biar tahu beza. Nampak gambar tu dah tahu dah apa dia. Okay, ini memang model rangkaian lah. Model rangkaian. So kita pergi kepada jenis-jenis kebergantungan fungsi. Dia ada 2 teknik dia nak tanya. Siapa yang jawab soalan peperiksaan akhir tahun tingkatan 4 2023? Ada tak yang jawab? Ataupun kamu tak tengok pun soalan adik kamu? Ada, bagus. Kalau ada, tengok macam mana bentuk soalan dia. Kalau boleh jawab je, jawab. Itu sebenarnya bantu kamu untuk latih 2B pengaturcaraan dengan pangkalan data. Di mana dia gunakan rajah, betul? So itu dalam bentuk rajah. Yang ini dalam bentuk ayat. Kalau bentuk ayat biasa dah. Dah biasa. Yang tak biasa dalam bentuk rajah. Ataupun dalam bentuk skema hubungan tu dah biasa.
Berlaku apabila atribut-atribut bergantung kepada salah satu daripada kunci. Kalau bergantung salah satu, separa. Kalau bergantung sepenuhnya, sepenuh. Kebergantungan fungsi ya, bukan kunci. Berlaku apabila bergantung atribut biasa, itu adalah transitif. Saya harap semua orang perhatikanlah kata kunci dia. Eja pun biar betul ya, jangan transitif jadi transitif. Kosong tau, sayang. Lagi satu, kebergantungan kunci separa. Mana kau belajar? Terma tu tak ada. Kebergantungan fungsi. Nampak betul tapi salah. Rupanya dia buat kebergantungan kunci. Kebergantungan fungsi fungsi. Okey, soalan seterusnya saya bagi kat situ separa, sepenuh, transitif. So, ini lagi. Tulis kamu dah terror. Saya tak payah cakap. Tulis memang kamu dah terror. Cuma sekarang ni saya terbalikkan soalan. Nyatakan fungsi arahan SQL itu. Kalau tulis tu memang dah terror. SQL, majoriti orang cakap. Kecuali melibatkan aggregate function. Tapi kalau dekat simple-simple memang cakap. Select no barang, nama barang from barang. Memilih medan no barang dan nama barang dari jadual barang. Memilih, menyenaraikan, memilih, memaparkan. Apa tujuan select? Select dalam bahasa Inggeris memanglah pilih kan, memilih. Tapi sebenarnya apa tujuan select? Papar, panggil, capai. Saya suka ayat Syukri, capai. Mencapai, yes, mencapai. Sisip apa pula idea? Sisip tu insert into. Capai. Memanglah saya sebelum ni pun saya jawab memilih, memapar, saya jawab macam tu. Tapi bila saya baca balik, rupanya select ini adalah mencapai sebab dia query kan, dia query. Mencapai apa? Mencapai atribut? Tidak. Mencapai record dalam medan no barang dan nama barang. Kata kunci dia ialah mencapai record. Mencapai record dalam medan no barang dan nama barang daripada jadual barang. Tak boleh ke papa cikgu? Cikgu tak berani nak cakap boleh ke tak boleh. Tapi kamu bolehlah cuba kan. Cikgu beritahu yang ayat yang confirm, orang tak boleh nak reject dah. Kalau kamu nak cuba boleh je. Kamu nak cuba boleh je kan. Tapi lepas tu terimalah, redha lah. Cikgu hanya bagi sebab tu kita buat teknik menjawab supaya kita meletakkan satu standard nak jawab lagu mana supaya soalan yang itu memang insya-Allah tidak akan ditolak. Ya. Mencapai record dalam medan no barang dan nama medan barang. Kalau awak direct pun tak apa, daripada jadual barang. Tak naklah cuba. Kan select tu boleh kan memilih no barang, memilih nombor barang dan nama barang secara logik akal, logik ayat. Dia pilih nombor barang, nama barang ke? Dia memilih record kan? Dia memilih record dalam medan barang. Kalau awak letak record tu saya boleh rasa logik sikit lah kan. Tapi kalau awak tak letak record, memilih atribut, memilih medan, dia bukan pilih medan, dia pilih record dalam medan tu. Okay, boleh Okay, itu nyatakan fungsi satu. Kenal pasti nama jadual? Alah, kacang kan. Kalau itu pun tak reti jawab, aku tak tahu lah kau ni orang apa. Memang orang tak pernah datang kelas ke apa. Okay, mencapai record dari medan no barang dan nama barang dari jadual barang dan barang. Okay, satu lagi. Saya rasa Cikgu Zam ke Cikgu Lila dah tekankan untuk kes peperiksaan sahaja. Tolong guna huruf besar, huruf kecil. Walaupun hakikat bila awak type SQL, dia boleh baca tu, semua huruf kecil dia boleh baca. Tapi kita jangan cari ruang orang cari salah kita. Faham? Jangan cuba cari buat ruang. Buat yang terbaik. Kalau ditakdirkan tertulis tu cerita lain.
Dengan harapan pemeriksa tak nampak kan. Itu boleh lah. Tapi kita jangan buat macam tu. Huruf besar, huruf kecil, huruf kecil. Select tu boleh ditulis dengan huruf besar dengan huruf kecil. Cuma cikgu nak tekankan kepada nama-nama pemboleh ubah tu. Nama-nama medan, nama jadual. Kalau dia bagi huruf besar, huruf kecil, huruf kecil. Select dengan from boleh ditulis dengan huruf besar ataupun huruf kecil. Sebab itu adalah, tapi kalau awak perasan, siapa yang guna LibreBase, dia prihatin tau dengan huruf besar, huruf kecil. LibreBase. Yang free punya tu. Tak tahulah awak pernah guna ke tak. Okay. Yang ini tiba-tiba tadi cikgu tertampak. Having. Having ni ada dalam buku teks kamu. Ada dalam buku teks kamu tapi tak tahulah syllabus ada tak? Rasa macam ada. Kan? Having. So, kena tahulah apa maksud having kat situ Kena tahu maksud having. Buka buku teks kamu, tengok balik maksud dia. So, di sini dia sangat mudah, buat mudah je. Dia suruh susun je. Alahai, kalau setakat susun takkan tak tahu kot kan. Takkanlah tiba-tiba from dulu. Mestilah select dulu. Jadi TUSR. Ramai dah boleh jawab tu. TUSR. Dan having biasanya duduk dekat the end of statement lah. Having. Lepas kita dah susun semua desain semua baru having. Okay. TUSR. Kemudian okay. Berdasarkan jadual, tulis arahan bahasa untuk memadam rekod bagi model Lenovo. Macam mana kita nak padam rekod? Saya bagi yang asas Insert into saya tak bagi. Tapi awak tolong tengok sendirilah. Dah 2 tahun berturut-turut insert into tu masuk. C-shape tu memang masuk sebab dia dikira sebagai hardcore. Benda main dalam awak. Jadi insert, delete, itu biasa. Apa lagi, update, itu biasa. Jadi tolong kuasai, tolong tengok balik. Okay. Ini kita guna apa? Ini kita guna delete. Drop ni kita guna masa bila? Awak kena tahu beza drop dengan delete sebab dia dua DML lain tu. DML seorang tu DDL satu. Okay. Delete from barang where model sama dengan Lenovo. Masa dia akan putuskan. Delete untuk record. Yes, bagus Fina. Lepas tu drop untuk drop untuk table. Okay, good. So, kita dah sampai soalan terakhir ke? Sekarang pukul berapa? Sorry. Sekarang pukul, dah dekat 10.30. Okay, tak apa. Maaf lah ya, ingat nak buat sampai pukul 3 tapi cikgu pun manusia. Cikgu sebenarnya dah berkelas daripada pagi tadi. Daripada pagi tadi habis pukul 3. Daripada pagi tadi habis pukul 3, kau berapa jam. Lepas tu ready untuk awak pula. Sikit-sikit. Okay, cuma cikgu nak tanya kat kamu. Memang macam tu. Cikgu memang selalu kesian. Tak kamu je tak kesian kat cikgu. Kan kamu kata, alah cikgu saya letih. Kamu tak tahu persediaan cikgu kamu untuk beri kamu sesuatu. Cikgu mewakili mereka lah. Bukan cikgu seorang macam tu. Kalau nak periksa, cikgu lah yang ketol lutut ni. Takut kamu tak boleh jawab. Okay. Kalau kamu tak boleh jawab, penghinaan pada kami. Kamu kena faham tu. Kalau kamu tak boleh jawab, penghinaan kepada kami. Macam seolah-olah kami tak ajar apa-apa pun kat kamu. Okay. Kita pergi balik kepada soalan. Ini soalan, cikgu belum keluarkan soalan. Cuba cikgu nak tanya kamu. Cikgu tanya, kalau dalam matematik, kalau kamu nak kira harga purata bagi kerusi, macam mana? Apa jawapan akhir yang kamu dapat? Jangan fikir dalam bentuk komputer, fikir dalam bentuk matematik dulu. Kalau kamu nak kira harga purata bagi kerusi. InsyaAllah. Macam mana formula dia? Kerusi ada 3 tu kan? P06, 07, 08 dalam matematik. Macam mana kamu nak kira kerusi getah jati nyata tu nak kira harga purata dia? Tak. Cikgu tak cakap ni. Cikgu nak tanya kamu dalam bentuk matematik. Tambah semua tu tambah apa? Tambah semua meja. Saya cakap kerusi. Tambah bilangan kerusi.
60 tambah 100 tambah 110 bahagi 3. Kalau kamu nak cari harga purata. Kuantiti tak terlibat ke? Kuantiti darab harga. Sebab tu cikgu nak tahu kefahaman kamu. Harga darab kuantiti bahagi dengan bilangan kerusi. Bahagi dengan jumlah semua kerusi. Betul Ain? Kan? Kalau cikgu faham macam tu. Cikgu faham kalau nak cari harga purata, 60 kita darab 100, 1000 tambah dengan 100 darab 500 tambah dengan 110 darab 500 bahagi dengan jumlah kuantiti 1500, 2000. Betul ke? Ke cikgu salah? Sebab kerusi bukan sebuah. Betul? Tapi soalan periksa kamu, kalau ada kuantiti, kamu kena hati-hati ya. Kalau ada kuantiti, kamu kena, yes, Fina. Ya Fina, macam tu. Sekejap, cikgu tengok Fina punya. Bukan bahagi 3, bahagi 2000. 2000, dia bagi kuantiti. Dia bagi kuantiti. Okay? Tapi kalau cikgu salah, betulkanlah. Sebab rasa-rasa matematik cikgu okey lagi. Kalau kita nak kira harga purata sebuah kerusi, kita tak boleh tambah 100, 60 tambah 100. Itu harga bagi 3 unit kerusi boleh lah. Kalau setiap satunya satu unit. Tapi kalau melibatkan 2000 kerusi, dia dah berbeza harga. So bila dia dah berbeza harga, so formula dia lain. Dia tak boleh guna AVG. Dia sudah tidak boleh guna AVG. AVG ni kalau satu-satu unit kamu bolehlah buat. Kamu boleh nak buat AVG harga darab kuantiti. Apa kamu dapat? Kamu pernah cuba? Pernah cuba tak? Mungkin kamu tak pernah cuba. Tapi kalau saya akan buat macam ni. Kalau formula dia lah nanti kamu test lah. Kamu test sebab dah pukul berapa dah ni. Kamu test. Kalau saya akan buat begini. Saya translatekan dia dalam bentuk bentuk matematik SQL. Sum harga darab kuantiti tutup kurungan bahagi dengan sum kuantiti. Belum lagi tu. Belum habis lagi. Sekejap cikgu kecilkan yang ini. Kita nak bagi ruang, kita nak menulis. Tapi kamu kena hati-hati dengan soalan. Tapi kalau soalan tu tak ada kuantiti, janganlah gatai nak pergi darab kuantiti. Ini cerita dia kalau ada kuantiti. Sebab ramai yang jawab AVG. Yang itu yang cikgu jadi macam blur malam tadi. Malam tadi ada kelas sebenarnya dengan orang KL. Macam kenapa jawapan ada jawapan orang bagi begitu kan, sebab cikgu nak lihat pandangan anak murid. So from produk. So macam cikgu cakap, kalau nama tu tolong guna ni lah. Yang ini kalau boleh bagi nama baru. S apa? S purata harga. Bagi nama baru. S ni bermaksud kita bagi nama baru kepada formula ni. Dia ada nama baru macam purata harga sama dengan harga darab kuantiti bahagi dengan kuantiti. Jadi yang sama dengan yang nama pun boleh ubah tu purata harga. Okay, from product. So kita kena buatlah syarat where apa? Where nama kita kata tadi nak kira kerusi kan, sama dengan kerusi. Baru awak dapat nilai yang tepat. Kalau awak buat average saja, dia akan dapat macam mana? Kalau awak buat average harga darab kuantiti lah, awak buat macam tu, dia akan dapat nilai besar lah sebab dia tak dapat bahagi dengan 2000. So yang tu dia dapat bahagi dengan 2000. Maksudnya dia akan ambil nilai ni, darab ni bahagi dengan kuantiti ni yang kerusi. Baru dia dapat nilai yang betul.
Dalam kes ni tak boleh guna AVG. Kalau dia kata, soalan dia, cari nilai harga sebuah kerusi. Ataupun cari harga purata kerusi. Dia lain lah. Okay. Sebuah kerusi ke, sebab dia ada kuantiti. Kalau tak ada kuantiti tu okey. Sebab soalan awak, ni soalan buku teks tau. Tapi ramai bagi jawapan yang 60 tambah 100 tambah 110 bahagi 3. Bagi cikgu kurang tepat. Sebab matematik kan. Macam mana ya? Cikgu pun tak tahu. Okey. Jadi esok insya-Allah kita akan bincang sikit lagi mengenai bahagian B. Dan cikgu bagi ruang lah sebab malam esok adalah kira malam terakhir lah kan, sebelum esok pagi tu nak periksa. Jadi malam ni boleh fikir dah soalan apa nak tanya kat cikgu. Okay, soalan apa nak tanya dekat cikgu. Jadi cikgu rasa setakat itu saja untuk malam ini. Cikgu minta maaf kerana terlalu ringkas sebab tujuan cikgu bukan nak mengajar tapi nak menekankan beberapa hint dan beberapa petua yang selalu kamu cuai. Okay, satu lagi, bila melukis dengan ni, bila melukis tolong guna pensel dulu. Dah confident awak melukis dengan menulis sudut. Kalau dah confident baru awak guna pen. Cari pen warna hitam. Okay, cari pen warna hitam dan tekap dia balik. Jangan padam terlalu comot. Kalau padam terlalu comot, awak tolong potong jawapan awak, tulis batal, sila rujuk lampiran. Sila rujuk lampiran. Jangan awak batal lepas tu awak diam, awak tak tulis. Nanti pemeriksa kesian. Dia tak jawab, kesian dia. Rupanya ada jawapan. Kalau awak tulis sila rujuk lampiran, maksudnya kalau lampiran tu tak ada dalam kertas awak, pemeriksa boleh minta semak semula. Pemeriksa, dia minta scan semula. Dia minta macam tu. So, awak kenalah bertindak bijak, ya. Kalau comot sangat bukan tak boleh jawab atas kertas lain, boleh batalkan dan sila rujuk lampiran apa. Lampiran tu jangan pula lupa tulis nombor giliran. Tak perlu tulis nama, cikgu tak perlu tahu nama kamu. Kalau tahu pun aku pun tak ambil tahu. Nak tulis nama sekolah, suka hati kau lah. Kalau aku bias nasib kau. So, tak payahlah tulis hint-hint pun tak payah. Yang penting awak jawab dengan betul. So hari ni settle bahagian A. Untuk tajuk-tajuk yang macam perkomputeran semua, baca sendiri. Perkomputeran. Senang je. Awak tengok soalan trial, awak tengok je soalan perkomputeran. Tengok je soalan perkomputeran. Okay? InsyaAllah boleh jawab. So, ada soalan sebelum saya berakhir? Ada soalan? Ada soalan, maaf cikgu terstop dekat ni. Dekat apa? Dekat komen. Cikgu tak baca yang bawah-bawah, astagfirullahaladzim. Okey, tak ada. Okey, macam tu saja. Cikgu ucap terima kasih dan kita jumpa esok malam insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Oh.